Okay, when? It's just happen when. Tak tahu bila. Okay. Sekejap. Okay, awak tengok gambaran tadi, itu gambaran sahaja. Gambaran tu pun dah dahsyat kita tengok kan. Left terus. Terkeluar pula saya. Sekejap Okay, okay, baca doa dulu lah. Buka mic, kita baca doa dulu. Tutup pula. Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, amin ya rabbal alamin. Okay, video yang saya tunjuk tadi itu adalah gambaran. Biasanya petikan-petikan daripada movie-movie orang barat lah. Terkeluar dah siapa tadi? Dia orang kan suka kan ramai benda-benda ni tahun bila. Dia orang suka buat filem-filem macam tu. Tapi sebenarnya dia macam ada sedikit terpesong lah dia punya fahaman tu, sebab pada dia orang, untuk dia orang walaupun dunia ni akan hancur, kejap. Walaupun dunia ni akan hancur, dia orang fikir dia orang boleh selamatkan diri. Masa cerita apa 2012 2012 tu dia, kalau awak tengok lah, dia macam biasalah mula dengan gempa bumi lah kan, bumi terbelah dua lah, lepas tu dia orang naik kapal angkasa kan, macam merepeknya. Memang dia orang punya fahaman tu. Saya silap memang sekarang pun dia orang memang ada satu kapal angkasa, dia orang buat persiapan untuk pergi, tak tahulah pergi mana. Sebab Allah dah kata kan, hari kiamat ni, hari akhirat ni, hari selepas kita mati ni, memang takkan ada siapa pun yang selamat. Semua hidupan atas bumi ni memang akan hancur, berkecai. Hatta bintang dekat langit yang awak nampak satu titik kecil tu, nampak kan malam-malam kan, bila jatuh dekat bumi satu je tau, satu bintang yang jatuh meliputi seluruh bumi. Awak bayangkan bintang-bintang yang lain saiz dia macam mana. Macam tadi Airil tanya apa asteroid tu besar ke tak kan. Besar. Kau langgar bumi habislah. Benda yang dekat luar bumi ni kita memang tak nampak lah, tapi kita, awak belajar sains kan, awak pernah tahu planet apa ada lagi, ada komet, ada asteroid, ada macam-macam lagi selain planet bumi dekat luar. Itu pun semua akan hancur, berkecai-kecai, termasuklah kita semua ni, manusia ni, kucing awak ke, ada belayam ke, tumbuh-tumbuhan ke, semua hancur. Sebab apa? Orang yang dah meninggal awal-awal dalam kubur pun nanti kita semua akan mati. Betul, semua manusia akan mati. Dan orang yang mati tu bila dah dimatikan, dia akan dibangkitkan balik. Kejap lagi saya tengoklah. Saya akan terangkan. Tajuk ni sebenarnya dah belajar kat sekolah, tapi saya tengok balik ada dua muka surat tak sempat habis. Sebab minggu ni kalau dalam ikutkan rancangan pengajaran saya, hadis lagi, tapi hadis dah habis belajar kan. So saya masuk tajuk ni sekejap, selingan lah untuk habiskan dua muka surat lagi. So minggu ni objektif pembelajaran ni hari Jumaat menyatakan pengertian hari akhirat. Okey, awak tahu apa maksud pengertian hari akhirat? Sambil-sambil tu lah dengar menyebut 3 nama lain bagi hari akhirat. Dia bukan nama hari kiamat je, bukan hari akhirat je, ada lagi nama-nama dia. Dia kebanyakan dalam Al-Quran lah. Menyatakan 3 kepentingan dengan hari beriman, tertinggal beriman dengan hari akhirat. Okey. Seterusnya, kalau anda tengok buku teks, muka surat apa Cuba tengok je buku teks, muka surat berapa.
Ya. 80 ke? Akidah. Yelah betul. Muka surat 80. Kalau ada buku teks boleh tengok muka surat 80. Sama je apa yang isi di dalam tu. Saya refresh balik. Ni tengok ni lah. Okey, pengertian untuk hari akhirat. Airil bacakan Airil. Airil dah. Hari akhirat bererti hari berlakunya kehancuran seluruh alam dan diikuti dengan manusia akan dibangkitkan. Manusia akan berhimpun di padang mahsyar untuk dihitung amalannya bagi menerima pembalasan sama ada syurga atau neraka. Okey, pengertian. Terima kasih Airil. Okey, Airil tadi baca pengertian untuk hari akhirat. Hari akhirat ni apa? Hari akhirat ni basically dia ialah hari kehancuran alam. Semua, seluruh alam yang hidup dan diikuti dengan manusia. Lepas alam, manusia dengan manusia akan dibangkitkan. Asli maksudnya orang-orang yang dah meninggal dunia dulu, dah masuk alam barzah, dah masuk kubur, mereka akan dibangkitkan semula lah. Termasuklah orang-orang yang ketika hari kiamat, hari terakhir itu hidup, mereka akan dimatikan dan dibangkitkan. Dimatikan dan dibangkitkan balik ni, awak pernah dengar pasal tiupan sangkakala tu, kan? Malaikat apa yang tiup sangkakala? Israfil kan? Israfil, betul tak? Ingat tak malaikat? Tak ingat dah tu. Ingat tak? Malaikat Israfil lah, dia akan orang kata macam sangkakala tu macam trumpet lah. Lama tu tiupan yang pertama. Tiupan yang untuk mematikan semua manusia, semua hidupan. Okey, lepas tu semua manusia mati, dia tiup balik. Lama lah, tak tahulah bunyinya macam mana, wallahu alam, tapi cerita ni diceritakan dalam Al-Quran. Kalau rajin baca tafsir Al-Quran tu, memang banyak sebenarnya cerita pasal hari akhirat. Titian sirat tu kan macam jalan ni nipis sangat, awak nak berjalan kan. Semua diceritakan dalam Al-Quran. Baca ke tidak lah kan. So mereka pula malaikat Israfil ni tugas dia meniup sangkakala pada hari kiamat nanti, 2 kali, satu untuk mematikan manusia, satu lagi untuk membangkitkan semua manusia. So bila bangkit semua nak pergi mana? Semua akan berhimpun, beratur. Beratur macam mana tak tahulah, bukanlah macam perhimpunan sekolah tu. Daripada zaman Nabi Adam lahir sampailah umat yang terakhir-akhir sekali dibangkitkan di padang mahsyar untuk dihitung semua amalan dia, amalan baik dia, amalan jahat dia, semua Allah nak hisap lah untuk menentukan nanti awak nak duduk mana, syurga ke neraka ke kan. Tapi insya-Allah kita ni orang Islam, selagi kita ni beriman dengan Allah, tak buat perkara syirik, tak menduakan Allah, beriman bahawa Rasulullah itu pesuruh Allah, insya-Allah lah kata memang kita semua akan masuk syurga, betul? Nak tak kita kat dunia ni, kehidupan dekat dunia ni sementara je. Kita dah rasa macam duduk kat dunia ni dah macam-macam kita dapat kan. Apa-apa ujian yang kita dapat dekat atas sekarang ni memang selayaknya kita dapat. Sebab apa? Sebab kita ni hanyalah hamba Allah yang layak diuji. Sekarang ni kita diuji dengan COVID. COVID yang tak sudah-sudah. Malaysia sekarang ni masalah politik. COVID, apa lagi. Banyaklah yang sedang berlaku di negara kita sekarang kalau awak baca news lah. Okay. So semua perbuatan ni sama ada yang sekecil-kecil perkara yang orang tak nampak pun sampailah sebesar-besar perkara Allah akan hisap. Contohnya Rumi tolong mak dekat rumah. Masak ke, tolong ayah baiki lampu ke. Malaikat kiri dan kanan dia mencatat. Ustazah pernah cerita kan di kanan dan kiri awak ada malaikat, betul?
Malaikat apa? Ingat tak? Ingat tak? Ni tahun 2 ke tahun 1 belajar pasal malaikat ni. Malaikat Raqib dan Atid. Dia yang mencatatkan semua amalan awak. Awak tak nampak dia. Tapi mereka ni memang tidak akan leka, memang takkan terlepas satu saat pun. Sentiasa menemani awak. Walau di mana jua dia berada, awak berada. Kalau awak rasa awak seorang dalam bilik, awak rasa awak seorang je, tapi sebenarnya Allah perhatikan awak. Raqib Atid tulis amalan awak. Atau awak buang sampah dalam tong sampah macam awak rasa biasa je. Itu pun malaikat catat sebagai pahala. Semuanya akan dibalas di sana. Okey, ini dia punya, saya jumpa kat Facebook, peta hidup. Mula-mula kita ni berada kat alam mana, Rumi? Rumi? Rumi ada tak? Mula-mula kita kat alam roh. So, payah ada kawan, aku pula tak ada kawan nak ni. Okey, alam roh. Alam roh ni mula-mula kita berada di alam roh. Allah pilih kita, masukkan, pilih kita sebagai khalifah Allah atas muka bumi ni untuk lahir. Masuklah kita ke dalam alam rahim. Dalam alam rahim tu, awak berjanjilah dengan Allah. Semua, setiap orang. Awak memang tak sedar pun, awak memang tak tahu pun apa yang berlaku. Kita ni semua dah berjanji dah dengan Allah cakap. Apakah kamu mengakui bahawa diriku ini adalah Tuhanmu? Maka mereka pun menjawab, benar. Bahkan kami menyaksikannya. Ada dalam surah Al-A'raf. Surah yang ke-7 ayat 172. Okey. Okey. Hadis 4 Imam Nawawi, tercatatnya 4 perkara bagi manusia. Alam kanak-kanak 0 hingga 15 tahun. Alam remaja 16 tahun hingga 30 tahun. Awak masih alam kanak-kanak lagi lah. Alam dewasa 31 hingga 50 tahun. Alam orang tua 51 tahun hingga 70 tahun. Alam paling tua 71 tahun ke atas Al-Kibar, di mana anda berada di alam dunia. Awak lahir ke atas dunia. Okey, semua yang Allah pilih ni, semua kita-kita ni yang terpilih ni bukan saja-saja Allah pilih. Sebab apa? Allah bagi pilih awak, suruh awak lahir kat dunia ni untuk jadi khalifah. Jadi pemimpin lah. Khalifah tu pemimpin maksudnya. Khalifah di atas muka bumi ni nak buat kebaikan. Tujuan penciptaan bagaimana aku melaksanakan apa yang kita kena buat atas alam dunia ni. Tujuan penciptaan kita kena buat semuanya sebagai ibadah. Hanya kerana Allah Ta'ala. Ibadah kena solat je ke? Tak, bukan. Semua kita belajar kerana ibadah. Kita belajar pun boleh jadi ibadah. Kita buat kerja pun boleh jadi ibadah. Kita makan pun jadi ibadah. Main pun boleh jadi ibadah. Dengan syarat apa? Semua yang kita lakukan hanyalah kerana Allah Ta'ala. Dan apa yang kita buat tu tidak sia-sialah. Okey, bila dah alam dunia ni paling kita ni umat Nabi Muhammad, betul? Rasulullah adalah Nabi yang terakhir, betul tak? Jangan bagi saya cakap seorang-seorang. Okey. So umat Rasulullah pun wafat dalam lingkungan 60-an macam tu. So umat dia mati pula lebih kurang 60, 70, paling tua 70, 80, 90 pun ada kan. Tapi yang biasanya lah 60, 70, 60, 58 ke atas. Itulah. Kita masih lagi di alam, awak masih lagi di alam kanak-kanak. So masih jauh perjalanan awak. Jauh perjalanan atas dunia ni, dunia yang sementara. Sebab nanti bila kita mati, sebab setiap orang akan merasakan mati. Boleh rujuk surah yang ketiga ayat 185. Masuk ke alam apa? Alam apa kelas? Barzah. Alam barzah. Bagus, alam barzah. Dalam alam barzah ni boleh bawa kawan ke masuk? Tak. Boleh bawa duit? Tak. Boleh bawa makanan? Tak. Boleh bawa harta awak yang banyak-banyak tu? Tak. Awak orang kaya ke, orang miskin ke, orang sederhana ke, semua dibalut dengan kain
kapan warna putih. Tak ada orang kaya balutkan kain songket, tak ada. Okey, sebab rumah kita semua sama ni. Kubur ni yang membezakan dia apa? Amalan awak. Awak rajin baca Quran, teranglah rumah awak dalam alam barzah, kubur awak. Awak rajin bersedekah, rajin menolong orang lain, besarlah kubur awak, lapanglah rasa. Sebab awak pernah tengok kan orang yang kebumikan jenazah tu kan betul-betul sempit kan? Pernah tengok kan? Itulah rumah abadi kita. Sementara menunggu hari kebangkitan menuju ke alam mahsyar. Peringkat alam akhirat ni boleh tengok muka surat 83. Ni dah alam mahsyar. Mula tadi macam tadilah peringkat tadi kehancuran alam. Lepas tu berlakunya manusia dibangkitkan. Cara kita dibangkitkan tu pun ditentukan oleh bagaimana cara kita hidup di atas dunia. Kalau dia baik, baiklah. Dibangkitkan dengan baiklah. Kalau dia ni perangai macam apa semua, dibangkitkan dengan cara macam mana. Ngeri pula. Tak tahu kan. Okay, perhitungan amalan antara syurga atau neraka. Final countdown lah. 5 minit lagi Okay. Yang ni muka surat 84. Kita sempat dah sebenarnya 5 minit lagi. Okay, nama-nama lain bagi hari akhirat. Siapa ada? Rumi lah baca nombor 1, 2. Yaumul qiyamah. Berarti hari kebangkitan. Okey, nombor 2. Yaumuddin berarti hari pembalasan. Okey, ni semua 6 nama ni, sekejap lagi saya suruh awak tulis dalam buku AG2 ulum Ni semua nama-nama lain hari akhirat. Saya tak sempat nak suruh awak baca semua sebab dah tak sempat dah. Sebab awak setengah jam je. Tak, sebab ada lagi ni kepentingan. Okey, Yaumul Qiyamah. Semalam tak sempat nak online sebab saya pergi vaksin. Okey, Yaumul Qiyamah. Ni semua dalam Al-Quran Kalau rajin baca Quran, awak perasan kan? Yaumul Qiyamah maksudnya hari kebangkitan. Yaumuddin, hari pembalasan. Hari pembalasan apa? Pembalasan kita lah semua. Dosa kita punya pahala, semua dikira kat sana. Yang ketiga, Yaumul Hisab, hari perhitungan amalan. Samalah, ni lebih kurang je dia punya ni. Yaumul Khulud, ni jarang kita dengar kan. Yaumul Khulud, hari kehidupan abadi. Sebab apa? Sebab dekat dunia ni bukan tempat kita selama-lamanya. Maksudnya tak abadi. Kerana kehidupan abadi kita adalah di hari akhirat. Itu yang sebenar-benarnya kekal. Jauh perjalanan lagi nak sampai ke syurga. Betul? Nak kena hisap dulu. Semua dosa-dosa awak nak kena dibalas dulu. Sebab itulah kita ni hati-hati. Buat apa-apa kena hati-hati. Kan saya cakap kan nanti kita tengok balik apa yang kita buat dekat dunia ni. Macam tengok wayang. Malu tak? Malu kan? Yang kelima, Yaumul Hash, hari berkumpulnya makhluk untuk dihisap. Ni berkumpulnya lah. Yaumul Khuruj, bererti hari keluarnya manusia daripada kubur. Samalah. Okey, tengok muka surat 85, kepentingan beriman dengan hari akhirat. Arik baca nombor 1, 2. Arik Hakimi ada? Arik ada tak? Ya, cikgu. Baca ayat 1, 2. Ni kepentingan. Ya, 1 dan 2. Mendorong manusia melakukan amal Soleh. salah untuk Soleh. Bukan salah. soleh untuk mendapatkan ganjaran syirik. Syurga lah. Astaghfirullahaladzim, syirik pula. Betul syirik. Nombor 2. Menimbulkan rasa
Gerun. gerun untuk melakukan dosa yang boleh Mengakibatkan. mengakibatkan balasan neraka. Okey, terima kasih Arik. Okey, mendorong manusia melakukan amal soleh. So kita tahulah adanya kehidupan kedua di hari akhirat. Kita mendoronglah kita nak buat baik. Nak buat pahala, nak tolong orang, nak bersedekah, nak solat awal, nak solat sunat, nak baca Quran banyak-banyak sebab kita tahu apa yang kita buat tu kita dapat ganjaran syurga, betul? Bila kita buat jahat kita dapat dosa. Dosa tu akan diperhitungkan balik lah. Oh, masa dekat sekolah kau mencuri kan? Apa kita nak ni balik? Sebab tu sekarang COVID ada orang bunuh diri kan? Sekarang kes suicide banyak. Okey, 2 minit lagi. Kes suicide banyak. Kes suicide ni ialah bunuh diri. Bunuh diri ialah berdosa. Bila awak bunuh diri, lagi-lagi awak orang Islam, memang orang Islam kan orang Islam kan memang semuanya insya-Allah masuk syurga, betul? Tapi awak bau syurga pun, orang yang bunuh diri ni bau syurga pun tak boleh bau. Sedangkan bau syurga ni beribu-ribu perjalanan kita dah boleh bau. So contohnya dekat atas dunia ni dia terjun bangunan. Dekat akhirat dia pun akan terjun bangunan, dah terjun jatuh. Okey, terjun balik, terjun jatuh. Terjun balik, terjun jatuh. Sampailah selama-lamanya. Ya Allah. Hai. Ada orang ambil jalan singkat. Dia tamatkan riwayat hidup dia sebab tekanan hidup sekarang kan. Tak boleh macam tu. Selagi kita ni orang Islam, kita ada iman, kita kenalah percaya bahawa ujian ni Allah bagi. Sebab apa? Sebab Allah sayang. Semua ni awak boleh bacalah, yang lain sama je. Okey. Sebab apa Allah uji kita, memang selayaknya kita diuji. Sebab kita ni hamba Allah. Dunia ni tempat ujian kita. Memang selayaknya kita ni dapat ujian, terima ujian sebab Allah sayangkan kita, betul. So jangan ambil jalan singkat. Tamatkan diri awak, riwayat hidup awak sendiri. Apa yang awak dapat, sia-sia je lah. Sebab nanti dekat akhirat, syurga pun tak dapat masuk. Bau syurga lagi lah. Kita tak tahu sampai bila awak nak bunuh diri pula kali kedua untuk dekat hari akhirat. Betul? Sebab tu pentingnya emosi. Tak adalah, ni kat Malaysia. Saya cerita pasal kes di Malaysia. Awak baca kan, news sekarang banyak kan, orang gantung diri lah apalah. Awak demit Okey, saya nak awak rujuk GCR, nanti ada tugasan. Saya suruh buat nota yang ni. Nota yang ni je. Yang ni kot. Nanti awak cek balik, lepas tu ada quiz. Okey, saya rasa sampai sini saja sebab awak ada meet English kan? Okey. Ada apa-apa pertanyaan, komen dekat GCR Okey, terima kasih semua. Bye-bye. Okey, nanti tengok GCR Tolong buat quiz. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Bye semua. Bye. Bye.